Hai, Assalamualaikum dan apa khabar? Saya harap anda semua sihat dan selamat. Bersama saya lagi, AA, dalam rancangan kali ini, dan pada episod-episod yang lalu kita telah kupas berbagai-bagai topik asas tentang pengurusan. Daripada definisi pengurusan kepada apakah kesilapan besar ataupun pendorong terbesar kejayaan seorang pengurus, dan juga kita telah cover asas-asas pengurusan. Untuk episod ini dan seterusnya, kita akan berbincang tentang bagaimanakah caranya secara ringkas kita hendak mengaplikasikan atau guna pakai semua yang kita telah belajar tentang prinsip-prinsip asas pengurusan di dalam kehidupan harian kita sebagai seorang pengurus untuk membawa tim kita ke arah kejayaan. Dalam pengalaman saya semasa bekerja dahulu ataupun setelah menjadi seorang konsultan, inilah perkara yang amat sukar untuk dilakukan. Ilmu dan pengetahuan itu kita boleh belajar dan kita boleh faham. Tetapi masalah yang paling besar ialah bagaimana kita hendak mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah kita dapati itu dalam kehidupan kita yang sebenar. Dan di sinilah selalunya ramai yang akan gagal. Dan apabila gagal, mereka menyalahkan yang teori atau ilmu itu tak bagus. Sebenarnya teori atau ilmu itu tak ada salah apa pun. Tapi kita sendiri gagal melaksanakan dan menyesuaikannya, yang itu penting, dan menyesuaikannya mengikut keadaan kita. Ramai yang ambil sebiji-sebiji dan di-apply, dia kata tak berjaya. Tetapi realitinya untuk kita berjaya mengaplikasi atau guna pakai prinsip-prinsip pengurusan tersebut, kita kena sesuaikan dengan keadaan yang kita hadapi. Okey, panjang mukadimah kan? So, untuk episod kali ini dan seterusnya, kita akan lihat bagaimanakah kita hendak menggunakan pakai secara ringkas prinsip-prinsip asas pengurusan itu dalam kehidupan sebenar sebagai seorang pengurus untuk membawa tim kita ke arah kejayaan. Untuk tujuan ini, saya ringkaskan ia kepada 4 langkah yang penting. Okey, bersedia? Yang pertama, kita rancang. Dan apa yang kita nak rancang? Rancang matlamat. Apakah sasaran kita? Kita dah cover banyak tentang sasaran ataupun matlamat pada episod prinsip asas pengurusan planning. Kita rancang strategi kita, iaitu pendekatan apakah yang kita hendak gunakan dalam mencapai matlamat kita. Sebagai contoh, di sebuah syarikat yang besar, dia akan ada strategi tentang jualan, tentang servis, tentang produk, tentang keuangan, tentang sumber manusia dan sebagainya. So, apakah pendekatan-pendekatan yang akan diambil, iaitu strategi kita dalam mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Di syarikat-syarikat selalunya, strategi ini telah ditetapkan oleh pihak pengurusan atasan. Jarang kita tanya peringkat yang bawah ini apa strateginya. Jadi yang selalunya strategi itu telah ditetapkan dan pekerja-pekerja ataupun kaki tangan dalam syarikat tersebut hendaklah mematuhi strategi tersebut. Ramai kita dapati di kalangan kaki tangan yang kadang-kadang tidak setuju dengan strategi yang telah dicapai ataupun ditentukan oleh pihak pengurusan atasan. Sebenarnya secara realitinya kita tak ada pilihan. Sekiranya itulah strategi yang telah ditetapkan, kita perlu patuh dan kita perlu percaya. Itulah strategi yang terbaik yang syarikat telah putuskan. Dan tugas kita sebagai kaki tangan ialah untuk menyokong strategi tersebut dan membuat apa saja untuk mencapai keputusan yang dihasilkan. Okay? So kita rancang matlamat, kita rancang strategi, kita juga rancang tindakan. Apakah plan tindakan kita untuk mencapai matlamat tersebut? Itu pun kita dah cover dalam planning yang lalu. Dan yang akhir sekali, kita juga rancang bagaimana kita hendak mengawal ataupun kontrol prestasi dan kemajuan kita. Itu kita dah cover dalam controlling. Ingat, scorecard ataupun dashboard dan sebagainya. Ya. So, itu langkah pertama. First kali, kena rancang. Okey, langkah yang kedua ialah kita perlu sokong dan bangunkan staf dan tim kita. Selalunya, apabila kita cakap pasal sokongan dan pembangunan staf, orang akan fikir training, iaitu latihan khusus yang selalunya diuruskan oleh HR. Sebenarnya, sokongan dan pembangunan ini melangkau training-training yang khusus yang dilakukan oleh HR. Dia ada banyak. Dia ada secondment, dia ada attachment, dia ada juga delegation, ya, prinsip pengurusan yang kita belajar dulu, iaitu mewakilkan kaki tangan kita untuk melakukan tugas yang bukan tugas kebiasaannya, iaitu untuk membina keupayaan dan keyakinan. Itu pun termasuk dalam pembangunan dan sokongan kepada staf. Dan kita ada juga banyak lagi kaedah yang boleh digunakan untuk membangunkan tim kita. Tetapi apa yang paling penting ialah selalunya
kesilapan besar yang dilakukan oleh pengurus dalam membangunkan tim atau staf ialah mereka bergantung penuh kepada HR untuk menentukan apakah latihan-latihan yang sesuai untuk kaki tangan ataupun staf mereka. So, kita perlu tahu apakah keupayaan ataupun kebolehan yang perlu ada pada setiap orang yang menduduki sesuatu jawatan. So, contohnya, kalau jawatan itu ialah seorang finance executive, kita mesti ada apakah kompetensi ataupun kebolehan ataupun kemahiran yang dia perlu ada. Dan kompetensi ini ada 3 benda. 1, teknikal. 1, bukan teknikal. Dan yang ketiga ialah sikap atau lain-lain. So, kita kena kenal pasti dahulu apakah kompetensi untuk jawatan tersebut. Dan selepas itu, kita akan padankan kompetensi orang yang menduduki jawatan tersebut dengan list kompetensi yang perlu ada. Dari situlah kita akan tahu sama ada staf kita itu mempunyai keupayaan yang diperlukan ataupun dia lebih berupaya daripada keupayaan yang diperlukan ataupun dia kurang upaya daripada tahap yang diperlukan. Dan untuk yang kurang upaya daripada tahap yang diperlukan itulah akan menentukan apakah pembangunan yang dia perlukan. Dan selepas itu barulah kita decide sama ada nak hantar training ataupun orang lain boleh train ataupun kita cuma boleh bagi dia pendahan ataupun boleh buat self-study dan berbagai-bagai lagi. So, yang paling penting, langkah kedua yang terbesar ialah untuk membangunkan dan menyokong staf kita. Kita tak boleh bagi target dan sasaran yang mencabar tanpa memberi sokongan, dorongan dan bantuan kepada mereka. Itu tak adil kan?